Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, insyaAllah hari ini kita akan sambung discussion perbincangan soalan pengukuhan UPSR kita untuk kertas soalan model ketiga, kertas 2. Kan? So, basically hari ini kita jawab soalan daripada nombor 11 daripada nombor 11 sampai nombor 15 kan. Okay, so soalan pilihan untuk kita jawab bersama-sama hari ini ialah soalan 14. Okey. So jom kita tengok soalan 14. Rajah 9 menunjukkan beberapa segitiga yang sama besar. Okay, so kita nampak dekat situ ada segitiga. Lepas tu ada segitiga berlorek. Ada segitiga yang tak berlorek juga. Betul? Okay, so jom kita tengok, go through dulu soalan-soalan dia. So first soalan ditanya berapakah peratus kawasan berlorek? Okay, so first ditanya pasal peratus. Okay. Yang kedua pula, berapakah segitiga yang perlu dilorekkan supaya 75% daripada seluruh rajah dilorekkan? Okay, so first kalau kita tengok soalan ni, basically dia mengenai peratusan. Dan kita tahu peratusan ni selalunya dia berkenaan dengan pecahan dan perpuluhan. Kan? Cuma dalam kes ni, kita tahu dia paling berkait rapat dengan pecahan. Kan? Okay, so first kita tengok. Berapakah peratus kawasan berlorek? Okey, nak jawab soalan macam ni, kita tengok dulu. Dia tanya apa? Berapakah peratus kawasan berlorek? So basically soalan yang tanya ialah peratus. Okey, so ingat, nak tahu peratus, pertama sekali kita kena ada pecahan. Okey, so basically kita nak tahu peratus, kita kena ada pecahan. Okey? Okey. So, macam mana nak tahu pecahan? Nak wujudkan pecahan macam mana? Okey, so first nak wujudkan pecahan, kita tahu pecahan ni maksudnya atas dia adalah jumlah kawasan yang diingini, kan? Diingini bahagi dengan jumlah kawasan keseluruhan. Jumlah kawasan keseluruhan lah. Okay, so first kalau tengok dalam kes ni, dia nak peratus untuk kawasan yang berlorek. Okay, so maksudnya yang dia nak ialah kawasan berlorek. So pecahan yang kita kena wujudkan pun adalah pecahan untuk kawasan yang berlorek. Okay, so kawasan yang berlorek kalau kita tengok kat sini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, so 5 per, okay, tengok bawah ni jumlah kawasan keseluruhan. Jumlah keseluruhan kawasan. Okay. Okay, so kalau tengok kat sini, semua jumlah, bentuk-bentuk kita ni ada berapa? Kalau tengok kat sini, 1, 2, 3, 4, 5. So kat sini ada 5, kat sini ada 5 lagi, kat sini ada 5, dekat sini ada 5. So total keseluruhan kita ada 5, 10, 15, 20. Okay, so maksudnya jumlah keseluruhan kita ada 20. Okay, so dah wujud kita punya pecahan. Kadang ada student dia tak tahu macam mana nak wujud dengan pecahan. So ini cara dia. First atas tu kita tulis jumlah kawasan yang kita nak. Dalam kes ni kawasan berlorek. Kita bahagikan dengan jumlah keseluruhan ataupun bilangan keseluruhan. So dalam kes ni kita bahagi dengan 20. Ada student kadang dia bahagi yang ini je. So kadang MT tanya, ini 15 kan? So dia tulis 15 bawah ni. Silap lah. Tu MT sebut jumlah keseluruhan. Maksudnya semua tu termasuk yang berlorek juga. Okay? Bukan yang tak berlorek je. Okay? Keseluruhan tu semua. Okay? So dah dapat pecahan. So next bila kita dah dapat pecahan, baru kita boleh tukarkan kepada bentuk peratusan. Okay? So basically kita tahu daripada pecahan nak kepada peratusan, kita kena darabkan dengan 100%. Okay? So basically kita ada pecahan kita tadi. Pecahan kita ialah 5/20. Nak tukar kepada peratusan, apa-apa nombor pun nak tukar kepada peratusan, kita kena darabkan dengan 100%. So darab dengan 100%. Okay. So macam mana darab? Macam biasa. Potong sini, potong sini. Tengok 2 dengan 10. Ada tak sifir 2 dengan 10? Okay, so sekarang ni dia jadi berapa? Nanti buat naik atas sekejap. So, sambung bawah ni. So, sekarang ni dia jadi 5/2. Darabkan dengan 10%. Nampak? Okay. So, kalau tengok kat sini, 2 dengan 10 ni boleh tak potong pakai sifir apa-apa? Boleh. Pakai sifir 2. Kan? So, kita potong sini, jadi ni bahagi 2. This one also kita bahagikan dengan
2. Okey. So 2 bahagi 2, 1. 10 bahagi 2 dapat 5. Okey. So 5 sekarang ni kita ada berapa? 5 perkan dengan 1. Sebab tadi 2. Lepas tu kita dah potong bahagi dengan 2. So sekarang jadi 1 lah. Lepas tu darabkan dengan tadi 10%. Sekarang ni kita dah bahagi dengan 2 juga. Dah potong jadi 5 kan. So darab dengan 5% kat sini. So 5 darab 5%, 25% bahagi dengan 1, 25%. So dapat jawapan. Kawasan yang berlorek ni ialah 25%. Okay, clear. So dia punya main thing dekat sini, bila dia minta peratusan, first thing first kita kena ada pecahan atau perpuluhan dulu. Cuma dalam kes ni kita ada perpuluhan. Kan, yang kita boleh wujudkan ialah pecahan. So nak tahu macam mana wujudkan pecahan, cara tadilah. Lepas tu dah dapat pecahan kita, baru tukar kepada peratusan. Okay, next kita tengok. Berapakah segitiga lagi yang perlu dilorikkan supaya 75% daripada seluruh rajah dilorikkan? Okey, so basically dekat sini kalau kita tengok benda yang diminta apa? Berapa segitiga, kan? So maksudnya berapa lagi segitiga yang kita kena lorikkan untuk dapatkan 75% daripada seluruh rajah dilorikkan. Okey, so key point dia dekat sini, yang diminta berapa segitiga. Lepas tu dia nak hint yang dia bagi ialah supaya 75% daripada seluruh rajah dilorikkan. Okay, so bila nampak je benda ni, kan, kita terus ambil lah key point tu sebagai kita punya orang kata pembantu lah untuk dapatkan berapa segitiga. Okay, so maksudnya cara dia macam mana? 75% daripada seluruh rajah dilorikkan. So maksudnya 75% daripada seluruh rajah dilorikkan. Okey. So maksudnya kita tahu tadi kalau kita ingat balik yang soalan A tadi, 5 rajah ni mewakili berapa? 25%. Betul? Kan? Okey, lepas tu kan kita tengok balik. So kalau 5 ni mewakili 25%, basically kalau 5 yang bawah ni pun dia akan mewakili 25% juga. Betul? Kan? Lepas tu 5 yang bawah ni pun dia akan mewakili 25% juga. Betul? Lepas tu yang akhir sekali 5 bawah ni pun akan mewakili 25% juga. Okey, so cukup keseluruhan ni ialah 100%. Yang dia nak berapa? 75%. Okey, so kita tahu tadi 5 kawasan berlorek jadi 25%. Kita nak 75%. So macam mana? So kita tengok kalau 1, 25%. Kalau 2 pula jadi berapa? 25% tambah 25%. Tambah 25% jadi 50%. Okay, kalau 2 ni kiranya 50% kan? Kita lorek. Lepas tu kita nak berapa? 75. Okey, kita try tambah lagi. Okey, ini dia akan jadi 50 tadi tambahkan dengan 25%. Yang ini 25% kan? Jadi berapa? 75%. Okey, so dah dapat 75%. Kan? So maksudnya ada berapa kawasan yang perlu dilorikkan untuk dapat 75%? 1, 2, 3, 4, 5. Sini 5. Sini 10. Sini 15. So maksudnya ada 15 segi 3 yang berlorek. Okey? Tapi tengok soalan dia. Soalan dia tanya apa? Berapa segitiga lagi yang perlu dilorikkan? So kalau tengok pada rajah, kita dah ada 5 yang dah dilorikkan. Kan? Yang kita perlu lorek 15. So kalau 5 dia dah lorek, bakinya yang perlu kita lorikkan lagi ialah 10 segi 3. Okey? So benda ni dia senang je lah. So kalau awak perasan dekat sini, sebab itulah markah dia 2. Sebab dia sebenarnya adalah aplikasi je daripada soalan yang pertama A tadi. Kan, kalau ada 5 rajah berlorek, maksudnya 25%. So kalau 10 jadi 50% lah.
So kalau kita tambah lagi 5 jadi 75%. So maksudnya perlu ada 15 kawasan yang berlori. Cuma dia tanya lagi berapakah segitiga lagi. Maksudnya tak termasuk yang tadi. So yang tadi kita dah lorikkan 5. So sekarang ni tinggal ada 10 je lah segitiga yang perlu kita lorikkan. Faham? Okay? So tu je untuk discussion hari ini. So sehingga bertemu lagi untuk perbincangan soalan seterusnya. Bye. Assalamualaikum.